Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang presentation tentang Clinical Practice Mental Health Care NBCP 3912 yang berkaitan dengan psikiatrik lah. Di sini saya membuat satu memandangkan di klinik Ibu ni kita tak boleh melakukan maksudnya presentation di bilik mesyuarat ataupun menggunakan projectile. Kita hanya membuat presentation di unit kecemasan menggunakan komputer desktop ialah untuk clinical practice mental health care. Kita membentangkan tentang clinical practice clinical clerking tentang ni. Okey. Definisi skizofrenia. Penyakit mental yang teruk dengan ciri-ciri kecacatan berterusan pada penerimaan seseorang pada gambaran alam sebenar, realiti. Seseorang yang mengalami skizofrenia tanpa dirawat adalah biasanya menunjukkan pemikiran yang tidak teratur dan adalah mungkin mengalami delusi atau halusinasi pendengaran. Walaupun penyakit ini biasanya memberi kesan kepada kognitif, ia juga menyumbang kepada masalah teruk dengan tingkah laku manusia atau emosi. Okey, dengan kata lain, disebabkan terdapat banyak gabungan simptom, ia sukar bagi menyatakan sama ada ia adalah masalah psikiatrik tunggal dan Jürgen Bleuler sengaja mengelar penyakit ini sebagai the schizophrenias. Apabila dia dicipta, istilah ini digunakan sehingga hari ini. Menurut Dr. Ramli Hassan di dalam bukunya Penghantar Psikiatri mendefinisi skizofrenia merupakan gangguan mental yang teruk adalah dicirikan oleh penyepian dalam proses pemikiran, hubungan dan kenyataan, reaksi menurut perasaan serta personality yang berubah-ubah. Menurut buku Asas Psychiatry of oleh K.H. Luke dan Muhammad Hussein Habil adalah menyatakan penyakit skizofrenia adalah proses pemikiran menjadi tidak normal. Pesakit mendapat halusinasi, delusi, thought inception, mendata dan tumpul. Percakapan menjadi ganjil, hilang arah tujuan dan kurang daya kerja sosial. Skizofrenia ialah satu kumpulan gangguan mental utama yang terdiri daripada psikosis fungsional di mana terdapat gangguan fungsi dalam proses pemikiran yang dicirikan dengan gangguan dalam efek tingkah laku pemikiran yang ditunjukkan dalam delusi dan halusinasi. Pengasingan sosial serta kemerosokan personality menyebabkan penyakit pesakit tidak boleh berfungsi dalam kehidupan biasa, menjadi tidak normal. Okey, definisi ini menurut buku Psychiatry Nursing Care Plan 3rd edition. Okey, prinsip perawatan skizofrenia. Rawatan fizikal untuk mengurangkan gejala akut yang menyeksa keadaan pesakit. Rawatan psikologikal untuk membantu pesakit kembali kepada dunia realiti. Rawatan sosiologikal untuk menggalakkan pesakit bercampur gaul dengan orang lain. Rawatan pemulihan untuk mengekalkan fungsi pesakit ke tahap optima. Rawatan komuniti untuk mengelakkan penyakit berulang. Okey, prinsip yang perlu diikuti oleh pesakit. Menurut 5 modul psychoeducation, pesakit perlu memahami penyakitnya. Okey, dengan kata lain, pesakit harus menyedari atau memahami penyakit yang dialami olehnya. Pesakit perlu memahami rawatan yang diberikan. Pesakit perlu membantu dirinya sendiri dalam mencegah penyakit berulang.
Dengan kata lain, bukan anggota kesihatan sahaja, tetapi juga sendiri pesakit tersebut. Pesakit perlu tahu cara mengelakkan dan mengendalikan krisis. Ini melibatkan juga ahli keluarga atau situasi dalam keluarga. Pesakit perlu mengamalkan cara hidup sihat dari segi pemakanan, senaman, spiritual dan gaya hidup sihat. Okey, kita nyatakan contoh melalui clerking seorang pesakit, iaitu data identifikasi. Nama pesakit Kamaruzaman bin Noor, berumur lelaki Melayu, berumur 43 tahun, non-case medical illness, tinggal di Kampung Bukit Durian, belum berkahwin, menganggur sejak 10 tahun lalu, anak kedua dari 3 adik-beradik. Diagnosis klinikal pesakit ini adalah skizofrenia. Okey, sejarah diambil dari pesakit. Pesakit mengalami khayalan selama 10 tahun. Pesakit mendakwa bahawa dia anak angkat, mengatakan bahawa dia mempunyai hubungan dengan Sultan Brunei, mendakwa bahawa dia mendengar ayahnya memberitahu seseorang bahawa dia adalah anak angkat. Dia mengatakan bahawa bapanya membayar orang dan menggunakan ilmu hitam untuk membahayakan, membunuhnya untuk mendapatkan kekayaan. Disebabkan pemikiran ini, beliau memohon untuk memeriksa DNA-nya. Okey, pertuturan. Pertuturan yang tidak teratur. Pesakit ini mempunyai pertuturan yang tidak teratur, mempunyai halusinasi pendengaran dan visual, banyak bercakap mengenai agama, meminta ahli keluarga untuk berzikir dan mengingati Tuhan, bercakap tidak masuk akal mengenai ahli keluarga yang lain, mengatakan bahawa ayah menganiaya dia sejak kecil, selalu memintanya untuk melakukan perkara yang tidak disukainya. Mengalami simptom pesakit tidak sihat sejak 10 tahun lalu, mengalami simptom yang semakin teruk sejak 1 bulan lalu, memanggil polis hari ini kerana pesakit risau tidak bekerjasama untuk pergi ke hospital. Sejarah mempunyai rawatan alternatif seperti penyembuh tradisional berkali-kali, dan memohon jangan sesekali membawa pesakit ke hospital. Mengenai pengambilan sejarah selanjutnya, ibu mengatakan bahawa pesakit ini adalah anak yang sentiasa bersaing, selalu mahu menang dalam hujah. Sebelum bekerja sebagai juri di kilang selama 10 tahun, dapat bekerja tanpa sebarang masalah daripada syarikat. Sejak kilang ditutup, pesakit tersebut melakukan pekerjaan ganjil. Selepas itu menganggur sejak 10 tahun lalu. Rujukan. Data diperolehi daripada pesakit sendiri. Bapa pesakit merujuk kepada nota PCR pesakit yang ditulis oleh Dr. Al-Hafiz yang menjaganya. Punca rujukan, kes kemasukan kali keempat dengan menggunakan borang sukarela ditandingi oleh Dr. Al-Hafiz. Sebab rujukan taking irrelevant, aggressive on and off, 2 minggu, insomnia, kesukaran untuk tidur selama 2 minggu, taking to herself, bercakap dengan diri sendiri, halusinasi auditory melalui pendengaran. Okey, data pesakit. Pesakit telah mengadu tidak dapat tidur lebih kurang 2 minggu kerana banyak perkara yang ada dalam dirinya, menyebabkan hidupnya tidak tenang. Pesakit juga mengadu selalu mendengar suara dua orang lelaki dan perempuan menyakitkan hatinya. Keadaan ini sering berlaku semasa pesakit hendak tidur, dan ini menyebabkan dia takut untuk tidur dan terpaksa berlega-lega di dalam bilik dan ruang tamu. Pesakit juga seringkali melihat mayat rakannya bergelimpangan dan memanggil-manggil dirinya dengan memakai pakaian serba putih dan menyuruh sama-sama mengikut mereka untuk mati. Keadaan ini telah berlanjutan sehingga 3 minggu sebelum kemasukan. Keadaan ini menyebabkan pesakit kurang penumpuan terhadap sesuatu aktiviti dan sering kali merasa cepat marah. Okey. Sejarah penyakit jiwa sekarang.
data daripada bapa pesakit, Encik Noh. Menurut bapa pesakit dilihat bercakap dan ketawa sendirian lebih kurang 3 minggu sebelum dihantar ke Hospital Raja Perempuan Zainab II. Percakapannya kadang-kala tidak difahami dan pesakit berkelakuan aneh, iaitu suka mundar-mandir dalam bilik dan ruang tamu seperti ada sesuatu yang mengganggunya. Pesakit juga sering membeliakkan mata dan mengetapkan bibir jika ditanya mengapa berkelakuan begitu. Keadaan ini adalah menjadi bertambah teruk seminggu sebelum pesakit masuk ke wad, di mana pesakit semakin gelisah, marah-marah, tidak tidur malam, hanya mundar-mandir di dalam rumah. Sehingga pada suatu pagi bertindak ganah dengan menendang dinding dan cuba menumbuk kakaknya keluar. Pesakit berasa takut dan telah merujuk pesakit untuk membawa pesakit ke Hospital Tanah Merah untuk mendapatkan rawatan. Pesakit bersetuju kerana dia merasa dirinya juga tidak selesa berada di rumah dan fikirannya juga bercelaru. Okey, sejarah penyakit jiwa lalu, pesakit pernah dimasukkan ke Hospital Raja Perempuan Zainab sebanyak 3 kali, iaitu tahun 2000 bulan April selama 1 bulan gangguan tidur, mendengar suara tahun 2003 bulan Mac sebulan lebih kurang tidak dapat tidur 2 minggu, tahun 2003 bulan Oktober selama 3 minggu, aggressive behavior. Sejarah perkahwinan, pesakit belum berkahwin. Sejarah pekerjaan, umur 18 tahun, kilang kayu Seng Buat Ipoh selama 3 bulan, gaji 900 sebulan, selama 20 tahun. Bekerja di kawasan menebang balak Kampung Air Naga selama 2 bulan, gaji 1,500 sebulan selama 3 bulan. Pesakit sering bertukar pekerjaan kerana mengatakan semua majikannya menipu beliau dengan tidak membayar gaji yang betul. Kali terakhir 2 bulan sebelum kemasukan ini, pesakit telah membantu ibunya meniaga di gerai dan mendapat gaji sebanyak RM10 sehari. Sejarah penyalahgunaan dadah. Ketika berumur 15 tahun, pesakit telah mula menghisap ganja yang dipanggil pipeon. Pesakit berkongsi dengan kawan-kawannya sebanyak RM1 setiap minggu untuk membelinya. Semasa 18 tahun, pesakit mula mengambil ganja yang dihisap bersama daun kemakau. Kekerapan, pesakit mengambil sebanyak 2 kali sehari, 1 paket berharga 10. Jika pesakit tidak mendapat bekalan, pesakit akan menghisap rokok sebanyak 2 kotak sehari untuk menghilangkan rasa ketagihan. Semasa berumur 18 tahun, pesakit telah ditangkap polis dan ditahan di pusat sanitasi selama 16 bulan. Sejarah keluarga, Genogram, bapa Nur Mamat 60 tahun, petani. Ibu Anisah Wahab 55 tahun, suri rumah. Abang Hamid Nur 30 tahun, seorang guru. Adik Anafi Nur 25 tahun, petani. Hubungan adik-beradik, pesakit adalah anak kedua dari 3 adik-beradik. Hubungan dengan abang dan adiknya kurang mesra, begitu juga dengan hubungan ibu dan bapanya. Pesakit lebih banyak menghabiskan masa bersendirian di dalam bilik dan berbual dengan keluarga. Juga kurang dengan perangai pesakit yang mengalami penyakit mental. Peringkat ni adalah sejarah peribadi pesakit. Dilahirkan pada 31 Mac 1978. Tidak ada masalah lah semasa dilahirkan. Tiada demam panas, teruk dan sawan semasa kecil. Peringkat sekolah, pesakit melalui zaman persekolahan bermula dari darjah 1 sehingga darjah 6 di Sekolah Kebangsaan Buat Ipoh, menyambung ke Sekolah Menengah Buat Ipoh sehingga tingkatan 5. Merupakan pelajar yang sederhana dari segi pencapaian dalam pelajaran. Di sekolah tidak ada masalah berhubung bersama rakan-rakan sebaya ataupun guru-guru. Arti dalam persatuan dan peringkat sekolah. Peringkat remaja, pesakit mula bergaul dengan remaja-remaja nakal. Selepas tamat tingkatan 3, pesakit mula merokok dan mengambil ganja. Selepas berumur 16 tahun, pesakit pernah melakukan hubungan seks bebas atas desakan kawan-kawan. Pesakit juga dikatakan oleh ayahnya sering keluar sehingga larut malam, dan pernah pada suatu ketika pesakit ditangkap polis kerana terlibat dengan lomba motor haram. Latar belakang sosial ekonomi keluarga, pesakit tinggal di rumah bapanya selama 4 orang. Rumah kampung sederhana mempunyai 2 bilik, didiamannya lengkap dengan kemudahan elektrik dan air. Bapanya adalah seorang petani.
Pesakit kurang mesra dengan jiran-jirannya disebabkan sikap pesakit hanya suka berkurun di dalam rumah. Pergaulan dengan kawan-kawan seperti biasa dan hanya ada beberapa rakan karib. Dari bapa pesakit, pesakit seorang yang pendiam, suka menyendiri. Pesakit malas untuk mencari pekerjaan dengan alasan rasa letih dan tidak sihat disebabkan makan ubat. Walaupun begitu, pesakit tidak melawan, hanya mendiamkan diri apabila dimarahi oleh ibu dan ayahnya. Okey, appearance, parah rupa. Ini adalah salah satu pemeriksaan status mental, MSE. Seorang lelaki Melayu berbadan tegap, kulit cerah, rambut pendek dan kemas, kuku kaki dan tangan pendek dan bersih. Air muka nampak tenang dan berjalan dengan teratur, memakai pakaian hospital serta bersih dan kemas. Tiada kecederaan luaran dilihat. Kelakuan pesakit boleh bekerjasama dan ikut arahan, tiada agresif dan nampak mesra. Percakapan, nada suara kuat serta menjawab dengan tenang. Percakapan relevan dan rasional. Mood, exalted, tenang dan bersahaja semasa temu bual. Efek, appropriate, nampak sedih bila mengatakan rasa terpendam dalam hati, mengingatkan ibu bapa dan adik-beradiknya yang sering memandang rendah kepada dirinya. Persepsi, tiada lagi gangguan halusinasi sama ada pendengaran atau penglihatan. Pemikiran, mengalami delusi, perception, menganggap bapanya segala penyebab dia jadi gila dan malas untuk bekerja. Orientasi, baik pada masa, tempat dan orang. Perhatian dan penumpuan, boleh memberi perhatian semasa temuan dan ada eyes contact. Memory remove bila kamu masuk ke HRPZ2. Pesakit menjawab tahun 2000. Recent, tanya pagi tadi sarapan apa? Roti dan Milo. Immediate, pesakit boleh mengingati 5 objek selepas 5 minit. Pensel, jam, meja, buku dan radio. Pengetahuan apa warna bendera Kelantan? Merah dan putih. Abstract thinking, apa maksud kaki botol? Suka minum arak. Judgment, kalau nampak orang pengsan apa akan buat? Tolong selamat. Insight, kenapa masuk ke HPZ 2? Nak tenangkan jiwa, perlukan makan ubat, tidak perlu makan. Pemeriksaan fizikal semasa pesakit. Vital sign pesakit normal, BP 120/85, pulse rate 96 per minit, respiratory rate 22 per minit, random blood sugar 6.5 mmol per liter, result darah normal, ECG sinus tachycardia 10, urine for morphine, cannabis negatif. Diagnosis, saya mengatakan pesakit ini mengalami skizofrenia berpandukan kepada kriteria dalam multi-axial assessment DSM. Exist satu clinical disorder, apa adency, halusinasi, mengalami gangguan tingkah laku di mana pesakit ketawa dan bercakap sendirian. Percakapan irrelevant dan bertindak agresif. Corak tidur terganggu. Insomnia selama 2 minggu. Exist psychosocial and environment problem. Tiada mempunyai pelajaran yang tinggi, hubungan dengan bapa dan adik-beradik tidak rapat, suka mengasingkan diri dan tidak suka bergaul dengan masyarakat sekeliling. Global Assessment for Functioning, GAF skala semasa kemasukan keadaan mental pesakit di bawah skor 21/30, iaitu behavior inconsiderably influenced by delusion of hallucination or serious impairment in communication of judgment. Lepas tu selepas pesakit diberikan rawatan GAF, pesakit adalah 80/90, iaitu absent or minimal symptom, functioning in all areas, interested and involved in a wide range of activities, socially effective, generally satisfied with life, no more than everyday problem or concern. Okey. Dalam kes ini saya berpendapat bahawa
Perbezaan diagnosis adalah substance abuse, psikosis di mana simptom skizofrenia lain sepertinya gangguan tingkah laku, percakapan irrelevant, gangguan corak tidur, aktiviti, daily living poor, agresif, halusinasi, delusi. Rumusan menyebabkan penyakit dihadapi oleh pesakit. Faktor penggalak: pesakit kurang mengamalkan cara hidup sihat dan suka mengasingkan diri. Tiada pendidikan yang baik dalam pelajaran. Hubungan dengan keluarga kurang baik. Faktor pencetus: tiada pekerjaan, belum berkahwin. Faktor pengekal: poor insight dan kurang kefahaman tentang penyakit yang dialaminya. Non-compliant ubatan. Tiada berhubung dengan bapa dan adik-beradiknya. Pengurusan pesakit dibuat seperti berikut: kehendak fizikal, kebersihan diri, pemerhatian terhadap kulit pesakit adalah bersih atau ada jangkitan, galakkan mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari, pakaian sentiasa di dalam keadaan bersih dan kemas serta berdandan dengan baik. Mengapa pesakit dapat melakukan sendiri di bawah pengawasan dan membiasakan diri ketandah dalam membuang air besar dan kecil. Latihan tabiat, latihan fizikal melibatkan diri pesakit dalam senama pagi untuk menggalakkan peredaran darah seluruh badan dan sebagai salah satu cara hidup sihat. Perihal tidur, memastikan pesakit dapat tidur lena dan mencukupi dengan aduan pesakit. Buat pemerhatian, adakah pesakit banyak tidur di siang hari, cari punca dan disebabkan. Contoh adalah adakah mengalami halusinasi, delusi atau faktor persekitaran seperti wad, terlalu sesak dan panas. Berikan ubatan sedatif seperti yang diarahkan oleh doktor. Tablet Valium 5 mg. Perihal makanan, buat pemerhatian ke atas pengambilan diet pesakit. Berada bersama-sama pesakit ketika makan. Lihat dari segi pengambilan adakah bersera ataupun tidak dan kuantiti yang diambil. Kehendak psikologi, mewujudkan suasana terapeutik, selamat dan selesa, melayan dan menganggap pesakit sebagai seorang manusia biasa, menyediakan persekitaran yang tenang yang dapat membantu kemajuan pesakit. Kehendak sosial, aktiviti, antaranya aktiviti seperti bermain catur, carrom, melukis dan merupakan masalah seperti masalahnya semasa dia leka dengan aktiviti tersebut. Terapi pekerjaan, berikan masa yang pendek untuk pesakit menyempurnakan aktiviti untuk memberi peluang pesakit merasa puas hati dan mendapat ganjaran. Kehendak spiritual, galakkan pesakit mengamalkan nilai-nilai moral, baik keagamaan, mengikut kepercayaan, melakukan sembahyang, berzikir, berdoa untuk memberi kekuatan jiwa, semangat kepada pesakit. Pendidikan kesihatan, memberi pendidikan kesihatan mengenai penyakit yang dihadapinya, kepentingan makan ubat serta kesan sampingan, cara hidup sihat, mengatasi krisis dengan menggunakan carta gambaran melalui risalah dan modul 1 hingga 5, 2 kali seminggu supaya pesakit mudah faham. Bertanya semula kepada pesakit apa yang difahami. Melalui keterangan yang telah diberikan melalui maklum balas pesakit ini dapat mengetahui adakah pesakit benar-benar faham atau memerlukan lagi pendidikan kesihatan yang berterusan. Pendidikan kesihatan ini juga turut melibatkan ahli keluarga pesakit supaya dapat memberi sokongan moral dan mengambil bahagian dalam pemulihan pesakit. Penyiasatan makmah. Dalam penyiasatan makmah kita mengambil darah, HB, RBS, bius, urine FME. Rawatan farmakologi bergantung kepada doktor. Ubat-ubatan yang diberikan mengikut arahan doktor yang menjaganya seperti tab sulpiride 400 mg BD, tab artin 2 mg BD, tab valium 10 mg PRN, IM haloperidol 10 mg PRN. Prognosis baik, ada pengalaman dalam pekerjaan, boleh menerima teguran dan nasihat ketika berada dalam ward, ada keluarga yang menjaga. Buruk, tiada insight tentang penyakit dan dialaminya, non-compliant ubatan, tahap pendidikan rendah, pesakit tidak suka bergaul dengan masyarakat tempatan, usia muda, mengalami penyakit mental. Sejarah, saya merasakan pesakit ini berpeluang untuk sembuh kerana pesakit masih muda dan mendapat sokongan yang kuat daripada keluarga. Pesakit juga boleh menerima teguran dan nasihat semasa berada di dalam ward. Pendidikan kesihatan secara berterusan dapat membantu pesakit
memahami proses penyakit serta kepentingan ubatan. Diagnosis kejururawatan, kurang kesedaran tentang penyakit, poor insight berkaitan kurang pengetahuan diberikan pesakit uh, tidak tahu dengan penyakitnya. Matlamat untuk meningkatkan pengetahuan pesakit tentang penyakitnya supaya pesakit sedar dan dapat menerima hakikat bahawa beliau menghidap penyakit jiwa. Tindakan kejururawatan, menilai keadaan tahap kefahaman pesakit tentang penyakitnya. Tanya pesakit apa yang dia tahu tentang penyakitnya, beritahu tentang tanda-tanda relapse, beritahu tentang ubat dari segi jenis, jumlah, waktu pengambilan dan kisah ubatan. Mewujudkan hubungan terapeutik dengan pesakit, meluangkan masa dengan pesakit, cara berbual dan mendengar luahan hati pesakit sekurang-kurangnya 3 kali seminggu supaya pesakit merasakan dirinya dihargai. Mewujudkan suasana ward terapeutik dengan menyediakan persekitaran yang selesa dan selamat, menunjukkan risalah berkaitan penyakit yang dialami supaya pesakit mendapat gambaran mengenainya. Psikoterapi membantu pesakit mengenal pasti masalah dan menggalakkan interaksi dengan pesakit lain melalui terapi kumpulan dan perseorangan 2 kali seminggu. Melibatkan pesakit dalam aktiviti pemulihan di dalam ward seperti senaman pagi, jadual aktiviti indoor game sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, aktiviti seperti melukis dan mewarna agar pesakit dapat bergaul sesama mereka dan tidak berasa bosan. Pemerhatian yang rapi semasa pengambilan ubatan, memastikan pesakit mengambil ubatan dan menelan semasa waktu makan ubat. Ubat yang diberikan ialah tab sulfuride 400 mg BD dan tab Aten 2 mg BD. Pendidikan kesihatan telah diberi 2 kali seminggu, memberikan penerangan dengan jelas tentang pesakit yang dihadapinya. Kepentingan makan ubat ikut masa, kepentingan rawatan susulan dan kesan ubat ke atas dirinya. Pesakit dinasihatkan untuk mengamalkan cara hidup sihat, pemakanan seimbang dan tidur yang cukup. Gangguan corak tidur, insomnia berkaitan dengan proses penyakit yang dialami dimanifestasikan dengan aduan pesakit. Matlamat pesakit dapat tidur lena sekurang-kurangnya 6 hingga 8 jam sehari tanpa gangguan. Tindakan kejururawatan, asas tahap corak tidur pesakit, bertanya dengan pesakit punca tidak boleh tidur supaya tidak dapat tindakan perawatan dapat dijalankan dengan berkesan. Menjalankan hubungan terapeutik dengan pesakit menggunakan bahasa yang lemah lembut tetapi jelas dan menunjukkan sifat empati. Semasa berbual, eye contact supaya pesakit dapat fokus dan amalkan setiap hari untuk memberikan keyakinan, kepercayaan dan kerjasama serta hubungan yang baik. Suasana yang tenang, jauh pesakit semasa tidur dari pesakit yang membuatkan bising supaya pesakit tidak terganggu. Tempat tidur pesakit yang bersih dengan menukar kain dan cadar kotor serta buang sampah yang ada atas tilam supaya pesakit berasa selesa. Pengedaraan yang baik, membuka kipas masa pesakit hendak tidur, mengajar pesakit mengenai sleep hygiene teknik seperti meminta pesakit membuang air kecil besar sebelum tidur, minum minuman suam seperti Milo, susu sebelum tidur selepas makan ubat malam, padam lampu, adakan aktiviti di waktu siang mengikut keupayaan pelajar supaya badan pesakit penat. Mengajar pesakit mengamalkan deep breathing exercise terutama sebelum tidur dengan menyuruh pesakit menarik nafas melalui hidung dan melepaskan semula melalui mulut. Senaman ini boleh memberi ketenangan kepada pesakit. Berikan ubat-ubatan yang diarah oleh doktor untuk membantu pelajar tidur. Contohnya tab Valium 10 mg on night atau PRN. Penilaian semula dilakukan selepas tindakan perawatan telah diberikan sepanjang masa kepada pesakit di dalam ward. Keberkesanan dapat dikenal pasti apabila pesakit tidak lagi mengadu susah tidur dan pesakit kelihatan segar, ceria dan bersemangat. Pesakit tidak makan ubat, poor compliance dikaitan dengan pesakit kurang pengetahuan menyatakan penyebab kaki, anggota badan dan mata naik ke atas. Matlamat pesakit dapat menyatakan kefahaman tentang kepentingan pengambilan ubat secara berterusan dan teratur mengikut arahan doktor walaupun telah dibenarkan balik ke rumah. Tindakan kejururawatan, nilai kejururawatan pesakit melalui pemeriksaan status mental untuk menilai tahap psikostik bagi menentukan tindakan kejururawatan selanjutnya.
menjalinkan hubungan terapeutik dengan pesakit, berkomunikasi dengan mesra, rasa hormat dan empati, termenghargai sebagai individu, menjalinkan hubungan yang baik untuk mendapatkan kerjasama, keyakinan dan kepercayaan daripada pesakit, menggalakkan pesakit meluahkan perasaan bimbang tentang dan rawatan pembiakan dengan pesakit, sebab-sebab poor compliance dan langkah-langkah mengatasinya, menasihatkan dan menjelaskan kepada pesakit bahawa kesan cara ubat dan mengatasinya. Pemerhatian Pemerhatian yang rapi semasa mengambil ubat, memastikan pesakit makan ubat yang tidak menyorok serta membuang ubat. Perhatikan sama ada pesakit menyatakan ingin untuk mengambil ubat mengikut jadual. Melibatkan ahli keluarga, memberikan penerangan kepada ibu bapa mengenai penyakit, kesan ubatan dan rawatan, menggalakkan sikap positif ahli keluarga terhadap pesakit dan kepentingan rawatan susulan. Meningkatkan menilai semula selepas jagaan perawatan selama 2 minggu diberikan, pesakit sedar tentang pentingnya mengambil ubatan yang diarah oleh doktor bagi mengawal simptom dan tiada kesan sampingan ubat yang diperhatikan. Risiko tinggi keganasan berkaitan dengan kemarahan yang sukar dikawal oleh manifestasikan dengan aduan pesakit. Matlamat, pesakit boleh mengawal kemarahan dan mengalahkan berlakunya kelakuan ganas dan mencederakan diri dan orang lain dalam masa 2 minggu. Tindakan kesihatan menilai keadaan pesakit dengan teliti untuk mengenal pasti punca dan faktor yang menyebabkan risiko keganasan pesakit, mewujudkan hubungan terapeutik dengan pesakit untuk mendapatkan kepercayaan agar pesakit boleh menerima dan meluahkan perasaan, mewujudkan suasana wad yang terapeutik agar pesakit selesa seperti berada di rumah. Kaki tangan wad menunjukkan sikap yang baik dan melayan pesakit sebagai individu agar pesakit rasa mesra dan dihargai. Pesakit juga tidak dipaksa melakukan aktiviti jika dia enggan bagi masa serta cuba pujuk dan memberi dorongan. Pesakit memberi teguran dengan lembut dan sepatutnya diberi peluang kepada pesakit untuk mengubah tabiatnya, menggalakkan pesakit melibatkan diri dalam aktiviti dan cuba bergaul dengan pesakit lain bagi melatih mengawal kesabaran. Pesakit dinasihatkan untuk melepaskan kemarahan tanpa mencederakan diri sendiri, orang lain dan barang-barang. Contohnya menjerit di padang. Mengasingkan pesakit dari pesakit yang suka membuat bising, contohnya pesakit mania. Menyimpan benda-benda tajam atau berbahaya dengan selamat dan berkunci untuk mengelakkan digunakan oleh pesakit jika kemarahan tidak dapat dikawal. Menggalakkan pesakit datang melawat dan mewujudkan hubungan yang baik dan mesra supaya bila pesakit dibenarkan keluar, dia dapat menerima teguran. Memastikan ubat antipsikotik ditelan oleh pesakit semasa pemberian ubat supaya rawatan berkesan. Memberikan suntikan IM haloperidol 10 mg stat yang diarahkan oleh doktor jika berkelakuan tindakan ganas dan oleh pesakit. Menilai selepas rawatan dan jagaan perawatan dijalankan agar pesakit dapat mengawal kemarahan dan tidak mengulang kelakuan ganas. Naratif summary, Kamaruzzaman bin Muhammad Noor, 43 tahun dan beragama Islam, merupakan kemasukan kali keempat menggunakan borang sukarela, ditandangi oleh Dr. Al-Hafiz dengan aduan bercakap mengarut, bercakap bersendirian, diri sendiri, berkelakuan ganas secara berkala selama 1 minggu, kurang tidur 2 minggu, halusinasi. Pesakit telah didiagnosis sebagai skizofrenia semasa kemasukan ke hospital. Rawatan semasa di wad adalah ubat-ubatan ini, tab Soprite 400 mg BD, tab Artin 2 mg daily, injection IM haloperidol 10 mg PRN, tab Valium 10 mg PRN. Dengan rawatan perawatan serta aktiviti yang pulihan yang dijalankan dalam masa 1 minggu, mendapati pesakit telah berangsur pulih. Percakapan lebih relevan, bergaul baik dengan pesakit lain dan menyertai aktiviti wad yang dianjurkan. Bagi pesakit ini, saya harapkan dapat kefahaman yang lebih lah untuk masa akan datang. Sekian presentation daripada saya.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.